Tadi kita dah tengok untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek tu bolehlah kita tengok sekejap, setahun, 2 tahun. Sekarang ini macam mana pula kita nak tengok untuk jangka masa panjang? Contohnya pendidikan awak. Pendidikan awak itu dikira sebagai jangka masa panjang sebab awak akan belajar dekat sini, contoh SPM, mungkin awak ambil STPM, lepas STPM mungkin awak nak ambil mungkin ijazah. So itu dianggap sebagai jangka panjang. Apa aspek yang kita perlu tengok? Yang pertama ialah kadar inflasi tadi. Sebab RM50 sekarang, RM100 sekarang tidak sama dengan RM50 dan RM100 10 tahun akan datang. Confirm. Kalau dulu RM50 banyak benda boleh beli. Zaman saya sekolah menengah dulu. RM50 banyak benda boleh beli. Sekarang ini RM50 sekali masuk kedai keluar dengan 3 benda saja. RM50. So, itulah dipanggil sebagai kadar inflasi. Dan yang kedua, kadar faedah. Kadar faedah ini kalau awak macam membeli kereta secara ansuran, membeli motosikal secara ansuran. Bila awak beli kereta secara ansuran, bukan insurans, ansuran. Okay? Kita tengok kadar faedah. Sebab lain kereta, dia lain faedah dia. Kereta Proton, lain faedah. Kereta Pro 2, lain faedah. Kenapa lain-lain faedah? Dia bergantung kepada bank. Sebab bank yang bagi kita dana untuk membuat pinjaman. Okay, kita pinjam dengan bank, bank bayar dekat syarikat itu. Lepas tu tengok juga kesihatan diri. Okay, kesihatan diri ni maksudnya awak kalau tidak ada masalah kesihatan, bolehlah buat pelan perancangan kewangan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa contoh-contoh dekat sini untuk jangka panjang? Contoh-contoh yang pertama, pendidikan. Okay, nanti bila awak dah kahwin, awak dah ada anak, contoh awak dah lahir anak seorang. So, awak buatlah akaun SSPN. So, itu adalah contoh pelan kewangan jangka panjang. SSPN, contoh bila anak awak lahir, awak buat SSPN. Contoh sebulan awak simpan mungkin RM50. Okay, kalau awak simpan RM50 sebulan, setahun dah ada RM600. 10 tahun dah ada RM6,000. Tengok. Banyak tu kesan bila awak simpan sikit-sikit dalam tempoh masa panjang. Bila anak awak darjah 4, dia dah ada RM6,000. Janganlah cakap dekat dia dah ada RM6,000, nanti dia minta benda-benda pelik pula. Bila dia dah umur 18 tahun, barulah kita cakap dia dah ada RM10,000 kat situ. Nak belajar dekat mana? Anak. Macam tu. Ku kau belajar, Din. Okey, boleh. Sebab dah ada duit. Kan? Membeli rumah. Sebab kalau nak beli rumah ini, kita perlu modal deposit. Deposit itu adalah wang pendahuluan. Okay, kalau beli motosikal, contoh deposit 100. Kalau beli rumah, contoh harga rumah itu adalah RM300,000. So, deposit dia RM30,000. Mana nak cari duit RM30,000 kalau tak simpan awal-awal? Okay, harga rumah sekarang dia bukan lebih murah. Harga rumah semakin tahun semakin tinggi. Semakin tahun pula. Semakin lama semakin tinggi. Dan persaraan. Okay, persaraan ini contoh sebab bila bersara kita tak ada duit gaji. Ada. Kalau kerajaan lah. Kalau kerajaan ada duit gaji. Gaji dia setengah. Kalau awak bersara, gaji awak RM6,000, mungkin setiap bulan awak akan dapat RM2,000, RM3,000 lepas potong. Tapi tak dapat hidup lah. Sebab semakin lama, taraf hidup semakin meningkat. Mungkin RM2,000 10 tahun akan datang lebih kecil daripada RM2,000 sekarang. Sebab itu pentingnya kita ada pelan kewangan jangka panjang. Simpan sikit-sikit. Sebab itu peribahasa Melayu kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah contoh yang paling bagus untuk pelan kewangan jangka panjang. Sekarang ini pun awak mula-mula menyimpan sekarang ini. Sebab parent awak bagi duit belanja kan. Okay? Itu adalah aspek yang awak perlu tengok untuk jangka masa panjang. Contoh 6. Okay, saya rasa ni contoh terakhir ni. Dah pukul 8 lebih dah ni.
Saya ada kelas pula lepas. Encik Syed dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah 8,000 dan jumlah pembelanjaan tetap dan tidak tetap ialah 6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga 720,000. Ini memang harga standard untuk rumah 2 tingkat dengan wang pendahuluan sebanyak 72,000. Macam yang saya explain tadi. Deposit rumah 10%. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Syed dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Dan yang kedua, adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah berharga 720,000? Berikan justifikasi anda. So, kita tengok dekat sini, jumlah pendapatan dia 8,000. Perbelanjaan tetap dan tidak tetap 6,500. So, dia nak simpan duit selama 6 tahun sebanyak RM72,000. Selama 6 tahun dia simpan duit. Itu kita punya cerita tadi. So, berapa yang Encik Syed perlu simpan? Kita tengok dekat sini. So, tadi kita tahu 72,000 ini matlamat kewangan jangka panjang yang Encik Syed perlu capai dalam masa 6 tahun. So, kita carilah dalam masa setahun, Encik Syed perlu 12,000. So, bila 12,000 setahun, kita tengok sebulan berapa dia simpan. Sebulan kita bahagikan dengan 12. So, dia simpan 1,000 sebulan. Boleh ke tidak dia simpan 1,000 sebulan? Boleh. Sebab tadi pendapatan dia 8,000. Perbelanjaan dia tadi 6,500. So, ada baki 1,500. So, maksudnya bolehlah dia simpan 1,000 sebulan ini. Okay. Maka Encik Syed perlu menyimpan sebanyak 1,000 sebulan selama 6,000 selama 6 tahun untuk mencapai matlamat kewangannya. Okay, ini dia nak cakap berapa yang Encik Syed perlu simpan. Kemudian soalan yang kedua. Adakah keputusan yang bijaksana untuk beli rumah 720,000? Keputusan Encik Syed untuk membeli rumah berharga 720,000 itu adalah tidak bijak. Kenapa tidak bijak? So, kita tengok tadi baki duit dia berapa. Walaupun beliau berjaya mengumpul wang pendahuluan selama 6 tahun, berjaya kan? Berjaya, tadi saya sudah explain. Ada baki 1,500. So, 1,000 itu ditolak tepi untuk simpan beli rumah. Namun, ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar. Cerita dia macam ini. Contohnya tadi, baki dia 1,500. Dia simpan 1,000. So, tinggal 500 sebulan. Okay. Bila selama 6 tahun itu, dia simpan 500 saja baki dia. Lepas itu, kita perlu tengok ansuran bulanan rumah. Okay, saya hanya boleh bagi contoh saya. Kalau contoh saya, harga rumah 350,000. Ansuran bulanan 1,800. Cuba awak bayangkan kalau 720,000. Berapa ansuran bulanan dia? Darablah dengan 2. So, ansuran bulanan dia 3,600. Paling sikit 3,600 ansuran bulanan dia. Sebab itu, keputusan Encik Syed untuk beli rumah 720,000 ini adalah bukan keputusan yang bijak. Walaupun dia dapat bayar deposit, tetapi ansuran bulanan ini. Nampak tak ansuran bulanan ini? 3,600 ansuran bulanan. Sebab itu, dia bukan keputusan bijak. So, apa cadangan kita kepada Encik Syed? Bolehlah letak cadangan. Encik Syed boleh membeli rumah berharga 350,000. Contoh. Supaya ansuran bulanan dia dapat dikurangkan. Boleh, tak jadi masalah. Kan? 3,600 ni banyak ni. Okay. Kesimpulan. Okay. So, untuk kesimpulan, pelan kewangan peribadi hendaklah dilakukan
bagi mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, kalau setiap bulan awak tidak ada macam target. Okay? Saya cakap hari tu matlamat kewangan ini dia lebih kepada target ataupun matlamat. Awak nak beli handphone, awak nak melancong, awak nak beli komputer. Itu adalah matlamat kewangan jangka pendek. Kalau tidak ada matlamat kewangan jangka pendek, awak terus buat matlamat jangka panjang. Apa matlamat jangka panjang awak? Awak nak simpan duit dalam saham. Awak nak simpan duit untuk pendidikan. Itu adalah untuk jangka panjang. Okay? Tak semestinya, okay, tak ada benda nak belilah. Nak juga buat jangka pendek. Tak perlulah buat jangka pendek kalau tak ada benda nak beli. Buat jangka panjang. Okay? Mesti buat tau. Mesti. Bila awak dah kerja lah. Sekarang ini mungkin awak bergantung dekat parent. Parent awak lah buat perancangan kewangan sekarang. Cuma dia tak bagi tahulah. Okay? Menggunakan konsep SMART dalam merancang kewangan. Konsep SMART ini mesti. Okay? Awak mesti tahu S apa, M apa, A apa, R apa, T apa. Supaya matlamat kewangan awak itu awak boleh capai. Supaya awak tidak kecewa kalau awak tidak dapat mencapai matlamat. Okay, sesetengah orang ini bila tak dapat capai dia kecewa. Lepas tu mogok. Mogok. Merajuk. Bukan mogok, merajuk. Salah. Okay, lepas tu merajuk. Okay. Dan yang ketiga, aspek yang perlu awak ambil kira dalam merancang kewangan untuk jangka panjang ada 3 benda tadi. Yang pertama, kadar inflasi. Mesti tengok kadar inflasi sebab duit kita tidak sama. Kalau orang dulu-dulu, 5 sen itu boleh beli nasi lemak 5 sen. Kalau mak ayah kita dulu, awak boleh tanya lepas ini, 20 sen tu boleh beli nasi lemak 20 sen. Bukan 5 sen lah, 20 sen. Boleh beli nasi lemak. Sekarang ini 20 sen, masuk jamban pun 30 sen sekarang tahu. 30 sen masuk jamban. Dekat Kuching lah, dekat Kuching. Dekat Betong ni saya tak tahu. Kadar faedah pun perlu tengok juga. Okay? Sebab kita nak tengok boleh cover ke tidak duit untuk bayar ansuran bulanan. Dan kesihatan diri. Okay? Kesihatan diri jangan lupa. Kalau kita banyak duit sekalipun, kalau kita tak dapat belanja duit tu macam mana? So, tengok juga kesihatan diri. Kesihatan diri ini adalah satu pelaburan juga. Okay? Pelaburan adalah pendidikan, kesihatan. Sebab untuk kesihatan, kita perlu melabur. Beli suplemen, pergi buat rawatan, semua itu adalah pelaburan. Cumanya dia tak nampak lah dalam bentuk duit kan. Okay? Sebab itu dia letak dekat sini untuk jaga masa panjang.